program amalan terbaik dan juga impaknya. Sepintas lalu saya akan terangkan sekolah perantisan saya, iaitu SK Kukusan Tawau, yang diketuai oleh Puan Sofia Ahmad dengan kekuatan guru seramai 51 orang dan bilangan murid iaitu 540 orang. 48 orang. Ketika melangkah ke sekolah ini, saya memulakan dengan mengenal pasti apakah isu yang terdapat di sekolah ini untuk ditambah baik. Maka saya membuat 3 kaedah. Yang pertama, yaitu mengadakan perbincangan temu bual dengan pihak sekolah. Yang kedua, membuat pemerhatian. Yang ketiga, mengumpul data melalui data SKPMG2 2021, data PBD 2021 fasa 3, data TNA dan juga data suara guru. Dan bagi memastikan analisa ini lebih terperinci dan isu lebih praktikal, maka saya menggunakan analisis persekitaran, iaitu SWOT, dengan memberi penumpuan dari aspek kelemahan dan juga ancaman. Dan tanpa mengabaikan penggunaan raja tulang ikan, maka hasil daripada perbincangan di kalangan MLT dan juga SLT, kami memutuskan isu yang paling utama di sekolah ini adalah kualiti guru amalan PAK 21 bagi penulisan objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan dalam PDP kurang mantap. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada yang mengatakan, kenapa perlu OP dan KK ini dibangkitkan? Tahukah kita bahawa mengajar adalah tugas hakiki guru? Maka kita tidak terlepas bagaimana meningkatkan PDP si guru. Sebab berdasarkan penelitian analisis yang saya perolehi, OP dan KK ditulis dalam ayat yang sama di kalangan guru. Kedua, OP dan KK disalin terus daripada di SKP. Ketiga, OP adalah hasil pembelajaran umum dan KK adalah hasil pembelajaran khusus. Juga terdapat kebincangan. Dan yang paling sedih, OP dan KK tidak boleh diukur. Itulah sebahagian daripada dapatan kami untuk analisis persekitaran ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita lanjutkan. Maka jana strategi kita usahakan dengan menggunakan tools metrik. Dan setelah mendapat 4 strategi, kita pindahkan data tersebut ke matrix ranking dengan mengikuti apakah kriteria pemilihan. Setelah ditimbang dan ditara, ditambah dan ditolak, akhirnya nombor 2 telah meletakkan ranking yang paling atas, iaitu meningkatkan kualiti PDPC melalui pemantapan PAK 21 bagi elemen OP dan KK dengan sokongan pihak luar dan IPG. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum melangkah jauh, kita akan lihat sepintas lalu perancangan projek ini dengan mengadakan mesyuarat, merangka dan membentang kertas kerja, menyusun jawatan kuasa projek, membuat agihan tugas, membuat penataran menggunakan OPPM yang menggambarkan keseluruhan projek ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita lihat bagaimana rangkuman projek itu kita satukan dalam pelan intervensi ruangan 1 hingga 6 terlebih dahulu. Kita lihat dalam fasa pemeringkatan projek The Compact 21. Ada 3 fasa utama. Yang pertama, fasa 1 pengetahuan, iaitu bengkel pemantapan amalan PAK 21 bagi elemen OP dan KK, iaitu perasminya Waibirina yang hadir pada masa itu, dan juga penceramah dan pensyarah IPG Campus Tawau yang memberi kepakaran dalam PAK 21 dengan memberi penekanan OP dan KK. Kemudian fasa 2, saya mencabar diri saya bagaimana saya boleh memberi sumbangan dalam konteks projek ini mencapai objektif dengan lebih cepat, efisien, pantas dan mudah. Maka dengan itu saya memperkenalkan bengkel inovasi Papan Jaya dalam 3 versi. Apakah inovasi itu? Tunggu. Okay. Kemudian kita teruskan dengan majlis tanda tangan kerjasama antara SK Kukusan dan juga IPG Campus Tawau. Kita tampilkan pengarah hadir ke sekolah untuk tanda tangan kerjasama yang ada. Dan fasa yang ketiga adalah penilaian, mengadakan PLC Learning Walk berfokus dan pencerapan standard tools 4.1.1. Baik, ini adalah fasa pemeringkatan untuk perjalanan projek The Compact 21. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita lihat strategi pelaksanaan dengan melihat jaringan dan jaringan, pelaksanaan program, pemantauan berterusan. Baik, untuk jaringan-jaringan ada 4 pihak yang terlibat. Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau melalui majlis tanda tangan kerjasama, kemudian ahli politik iaitu Waibirina, ketiga kerjasama dan hikmat kepakaran oleh pegawai penilai unit sains sosial, dan yang paling penting sekali iaitu pemegang taruh sekolah itu PIBG SK Kukusan, yang mana memberi kerjasama padu dalam mencari sumbangan untuk menyokong projek ini kerana sedar
pelajaran nombor 1. Kemudian, bagaimana pula garis masa perjalanan program ini? Ada jangka masa pendek, yaitu bengkel dan juga inovasi. Ada jangka masa sederhana dan ada jangka masa panjang untuk program selepas tamat perantisan ini. Dan kita lihat pemantauan berterusan dengan menggunakan OPPM, Borang Maklum Balas Guru, menyediakan laporan perkembangan program berkala dan dihantar kepada penyedia dan juga mentor. Baik, tidak lain kita akan tidak terlepas daripada cabaran. Sepanjang pelaksanaan program ini, cabaran yang saya lalui ialah perubahan tarikh berlaku disebabkan pertindihan dengan projek sekolah asal. Kita hadir ke sekolah itu dan sekolah memang mempunyai perancangan asal. Jadi kita cuba sesuaikan bagaimana pelaksanaan projek The Compact 21 ini dapat diselarikan dengan rancangan sekolah yang sedia ada. Yang kedua, kerjasama pihak NGO ahli politik. Dalam keadaan politik sekarang, kita bercuba juga mengambil peluang, memohon derma, tetapi tidak terlepas daripada birokrasi yang sedia ada. Kena sabar dan akhirnya berjaya menawan hati YB mendapat RM2,000. Dan yang ketiga, kekangan masa yang singkat untuk pelaksanaan program, guru terikat dengan tugas sekolah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang paling penting jika kita membuat satu program, kita nak lihat apa sebenarnya impaknya. Baik, saya pecah kepada dua, iaitu impak dari keberhasilan guru dan juga impak daripada keberhasilan murid. Baik, untuk guru, terdapat peningkatan dalam pencapaian skor pencerapan PDPC dengan menggunakan borang standard 4.1/1. Yang warna oranye ini adalah pencerapan awal yang kita ambil data di awal tahun bulan 3, dan yang di atas ini adalah pencerapan selepas program ini dijalankan, iaitu 2 minggu sebelum berakhir perantisan. Kita nampak ada peningkatan. Yang kedua, pertambahan kelas yang mempunyai ruang dan sudut OP dan KK bagi pelaksanaan PDP. Ramai guru sebelum itu tidak seberapa mengambil kisah OP dan KK. Sedangkan kita tahu OP dan KK ini ibarat pilot dalam sebuah kapal terbang. Andai kata OP-nya tersasar daripada landasan PDPD itu mungkin tidak mencapai objektifnya. Maka dengan itu, atas kesedaran tidak mahu lupa untuk menulis OP dan KK, ruang ini disediakan. Dan yang paling penting sekali, peningkatan peratus guru memahami pelaksanaan PAK 21 bagi elemen OP dan KK berdasarkan Google Form yang kita berikan. Kalau kita nampak tuan-tuan puan-puan, yang bahagian biru ini adalah tidak pasti. Ruangan yang kedua tidak faham, yang bahagian hujung ni faham. Okay, biru sebelum, oranye ni adalah selepas. Dan kita nampak mencanak naik, iaitu di akhirnya, iaitu selepas. Sama juga dengan item yang kedua Google Form, kefahaman dalam penulisan kriteria kejayaan. Dan item yang ketiga, kefahaman dalam penyampaian OP dan KK secara pemeringkatan di dalam kelas. Baik, itu untuk guru. Baik, kita teruskan. Bagaimana pula untuk murid? Iaitu ada 4 peningkatan peratus murid aktif dalam PDPC guru. Peningkatan peratus murid mencapai sekurang-kurangnya tahap 3. TP3, peningkatan prestasi PBD, dan kita lihat sebelum dan selepas. Sebelum, warna biru sedikit. Selepas, warna biru banyak. Baik, dan kita lihat, mari kita nikmati evidence sepanjang program ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah papan jaya yang saya perkenalkan. Kosnya dekat 300 sebuah. Agak mahal. Ketika saya membentangkan program ini, penggunaan papan jaya muda ahli, wujud persoalan, bolehkah kita bikin? Seagak mahal. Maka dengan itu, saya telah memikirkan satu lagi papan jaya versi yang kedua, iaitu versi gulung, boleh dilekat. Dan juga kita lihat bagaimana harga RM15. Dan yang akhir, penggunaan papan jaya versi digital. Okey, kita boleh lihat macam mana benda ini untuk guru yang suka ICT, sekadar scan QR code dan terjana automatik dia punya ukuran objektif di sini. Baik, dan akhir sekali adalah evidence. Kita boleh lihat bengkelnya ketika pelaksanaan melibatkan guru SMK, guru swasta prasekolah, kemudian bengkel inovasi dan juga majlis tanda tangan guru, PLC, pencerapan dan rumusan dapat mengembangkan kemahiran dan potensi guru dalam PDP selari dengan amalan PAK 21, meningkatkan SKPM G2 Standard 3.1.2, pembangunan profesionalisme guru ke arah guru cemerlang, murid gemilang, sekolah terbilang. Rumusannya, program The Compact 21 selari dengan amalan PAK 21 yang mendukung usaha KPM ke arah TS25 bagi aspek kualiti pengajaran dan pembelajaran. Sekian, terima kasih.
Untuk seterusnya, sesi soalan disenakan dengan nilai. Yang berkaitan dengan konsumsi terkait orang organisasi dan TP Tania pada akhir Sabah ya. Okey, dan dari Sabah, soalan saya ialah bagaimana objektif awal itu dilihat ya, itu dari sudut mengenal pasti isu bagaimana lihat di segi aspek PAP 21 berarti terlihat tadi adalah SPPMG 4 so elemen PAP 21 dan dikaitkan dengan OPEC dan juga KK bagaimana hubungannya ataupun bagaimana dikesat objektif itu boleh jelaskan dengan lebih lanjut. Baik, terima kasih Puan soalannya. Kalau kita lihat dalam SKPMG itu untuk standard 4 bagi perancangan 4.1.1 jelas menunjukkan di situ bagaimana guru merancang untuk aspek pembelajaran dan tidak lari kita kena mengaitkan objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. Justru daripada SKPMG itu untuk standard 4 dan juga PAK 21 wujud perkaitan untuk bahagian ini. Di samping kalau kita lihat dalam standard yang ketiga 3.1.2.2 iaitu bagaimana peningkatan kualiti pengajaran di kalangan panitia juga membincangkan hal ini. Justru standard 3 dan juga standard 4 ada perkaitan untuk PAK 21 untuk elemen pecahannya. Okey, Puan. Saya ulang. Mau saya ulang? Oh, boleh saya ulang? Okey, saya ulang jawapannya. Adakah suara saya kedengaran di pihak sana? Okey, saya ulang ya. Kurang jelas. Ulang. Okey, baik, saya ulang jawapannya. Boleh sudah? Okey, sekejap ya Puan, ada masalah teknikal di sini. Okey, baik. Okey. Baik, percubaan 1, 2, 3. Percubaan 1, 2, 3. Okey. Boleh jelas sudah suara saya? Jelas sudah? Boleh? Baik, saya jawab untuk soalan yang tadi. Di manakah perkaitan di antara SKPMG itu dan juga PAK 21? Di antara ciri PAK 21 adalah berpusatkan murid. Dalam SKPMG itu standard 4.1.1 iaitu bahagian perancangan menekankan guru perlu merancang pembelajaran dengan mengambil kira objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. Maka sesungguhnya guru tidak akan berpaling tadah melihat pembelajaran berpusatkan guru semata, tetapi melihat kepada pembelajaran berpusatkan murid. Yang kedua, untuk standard 3.1.2.2 jelas menunjukkan bagaimana panitia mengurus kualiti pembelajaran murid. Maka di situ juga kita boleh kaitkan PAK 21 yang bercirikan berpusatkan murid. Okey, terima kasih.
Soalan seterusnya lagi di panel. Soalan seterusnya. Kenapa Universitas Purnanika buat ready? Ya, boleh. Ya, boleh saya dengar. Ini isu mungkin pada awalnya apakah kepentingan menangani isu tersebut dalam masa terdekat dalam program ini Tuan telah mengenal pasti isu ini apakah kepentingan dia apakah kesegeraan dia untuk keteratan kesegeraan dia untuk menangani isu. Baik, terima kasih. Seperti yang kita maklum, sekarang ini adalah dalam proses menjadikan sekolah-sekolah dalam kelompok TS25. Dan kita sedia maklum, OP dan KK ini adalah satu elemen dalam modul yang ketiga untuk TS25 ditekankan bagaimana disebar luaskan OP dan KK dan diberi penerangan kepada guru, maka bersesuaian dengan projek saya itu memberi penekanan OP dan KK. Sebelum ini, ramai guru-guru mengingatkan sekadar lisan disebut, sekadar di peringkat awal sahaja OP dan KK diterangkan. Tetapi jika kita perhalusi dalam modul yang ketiga TS25, OP dan KK ini seiring dengan pemeringkatan daripada state induksi, daripada fasa 1, fasa 2 sampailah penutup. Sebab kita mau tengok adakah kriteria itu tercapai mengikut pemeringkatan pembelajaran. Yang kedua, poin saya, PAK 21 itu sendiri yang sudah beberapa tahun diperkenalkan, diberi nafas baru, dikawinkan dengan TS25, maka jelas menunjukkan elemen OP dan KK ini selari dengan pembelajaran terkini. Ya, terima kasih. Teruskan, Tuan. Tidak ada. Terima kasih. Yes. Baik, sekian, terima kasih.